kepada topik berkenaan dengan hartanah lah. Okay, jadi malam ni insyaAllah kita akan kupas sedikit sebanyak tentang perkara-perkara yang tuan-tuan perempuan perlu tahu sebelum tuan-tuan perempuan menandatangani perjanjian jual beli. Okay. So tajuk tu memang agak general, jadi saya sebenarnya nak membuka peluang lah kepada tuan-tuan perempuan jika tuan-tuan perempuan ada apa-apa pertanyaan, apa-apa persoalan berkenaan dengan topik ni, boleh mengajukan soalan tuan-tuan perempuan di dalam ruangan komen lah, insyaAllah. Okay. Jadi seperti biasa saya mohon lah bantuan tuan-tuan perempuan semua untuk tekan button share, kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pada malam ni, dan insyaAllah lebih ramai juga yang mendapat manfaat daripada apa yang saya cuba kongsikan lah. Okay, saya nampak Tuan Ali kat situ, Abang Ali kita ni. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Ali. Okay, Tuan Haji Wahab pun ada. Waalaikumsalam Tuan Haji Wahab. Okay, jadi saya mohonlah bantuan tuan-tuan perempuan yang dah join macam sahabat-sahabat kita, Abang Ali dengan Tuan Haji Wahab ni dah bagi komen kat ruangan komen tu. Jadi saya tahulah yang tuan-tuan pada malam ni, insyaAllah. Jadi siapa yang belum tekan button share tu tolong sharekan dulu. Kita tarik lagi ramai-ramai kawan-kawan kita daripada diorang tak buat apa-apa rumah tu, sambil-sambil tu tengoklah rancangan live ni supaya ramai yang boleh mendapat manfaat lah daripada apa saya cuba kongsikan. Oh, Abang Wahid pun ada. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Siapa-siapa yang dah join ni tolong kongsikan, tekan-tekan button share tu. Sambil-sambil kita tengok ni, kita tekan je button share tu, sharekan je lah kat dalam kita punya personal account ke, dalam page kita ke, dalam group ke, mana-mana lah. As long as kita boleh tarik seramai mana yang boleh lah kawan-kawan kita, supaya dapat bersama-sama kita pada malam ni. Okay. Di topik pada malam ni memang agak terbuka lah. Terbuka sebab saya sengaja je buat topik terbuka macam ni sebab mungkin ada di kalangan anda, tuan-tuan perempuan yang mungkin sedang berkira nak buat appointment, nak buat viewing esok, sebab esok Sabtu dan Ahad biasanya Sabtu dan Ahad ni hari yang sibuk bagi perunding-perunding hartanah lah, sahabat-sahabat pejuang-pejuang hartanah macam Abang Ali kita, macam Tuan Haji Wahab kita, macam Abang Wahid kita ni, semua perunding-perunding hartanah biasanya akan sibuk dalam perurusan nak bawa orang pergi viewing appointment dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan perempuan, biasanya bila kita nak pergi viewing appointment tu, saya dah banyak kali dah sarankan, terutamanya kepada bakal-bakal pembeli rumah pertama lah. Nak beli rumah pertama ni sebenarnya tuan-tuan perempuan kena faham, sebelum kita pergi tengok rumah tu, kita dah kena tengok dulu kemampuan kita nak beli rumah yang macam mana. Okay, itu yang paling penting. Sebab banyak kali dah saya tegurkan, ramai di kalangan bakal-bakal pembeli sebenarnya tak faham langkah ataupun step yang patut diambil sebelum kita memulakan ataupun berhasrat lah untuk pergi tengok rumah, buat appointment, set appointment dengan ejen dan sebagainya. Benda pertama yang paling basic sekali yang kita kena faham adalah kita kena tengok dulu kemampuan kita. So maknanya bila dah tengok kemampuan kita, macam mana nak tengok kemampuan kita tu? Kita kena kira lah, buat kiraan, buat calculation sebenarnya berapa kadar pinjaman yang layak untuk kita dapat untuk kita beli rumah tersebut. Okay. Sebagai contoh, katalah tuan-tuan perempuan ni bekerja, makan gaji, ada pay slip. Ada pay slip dan ada what we call EPF, ada declare income tax dan sebagainya. Okey, jadi bila ada payslip, daripada payslip kita tu sebenarnya kita perlu memastikan berapa sebenarnya kelayakan kita untuk meminjam. Jadi bahasa kasarnya ataupun bahasa mudahnya kita panggil sebagai debt service ratio, DSR lah, kita panggil DSR. Okey. Jadi kalau tuan perempuan tak tahu cara nak kira DSR tu, boleh bertanya dengan mana-mana perunding hartanah. Biasanya perunding-perunding hartanah ataupun rent ni, real estate negotiator ni, mereka telah dilatih untuk bantu bakal-bakal pembeli ni nak kirakan macam mana cara nak kira DSR tu. Biasanya diorang tahulah. Jadi ramai sahabat-sahabat perunding-perunding hartanah yang ada dalam page hartanah dan anda ni, sebagai contoh dalam ruangan komen tu, sahabat-sahabat yang saya sebutkan nama tadi tu, okey, ramai sebenarnya yang boleh membantu anda. Okey, jadi tuan-tuan perempuan boleh berhubung dengan mereka, macam Abang Ali kita ada kat sini, Haji Wahab ada kat sini, Abang Wahid kat sini. Jadi semua ni boleh bantu anda. Anda boleh communicate dengan mereka, boleh bagi tahu dengan mereka roughly berapa gaji
yang kita panggil kata apa ni, gaji bersih kita lah, gaji bersih kita. Daripada situ sebenarnya kita dah boleh kirakan berapa sebenarnya kadar kemampuan tuan-tuan perempuan untuk membeli hartanah. Okey, so daripada situ sebenarnya kita dah boleh tahu. Okey, katalah gaji sekian-sekian banyak. Okey, rumah yang tuan-tuan perempuan berhasrat untuk beli tu katalah harganya 300,000 sebagai contoh. Jadi sekurang-kurangnya gaji yang tuan-tuan perempuan nak beli tu, gaji yang tuan-tuan perempuan ada tu boleh ataupun tidak untuk membeli rumah tersebut perlu dikira terlebih dahulu. Sebab tu jangan marah kepada rent ni, sebab rent ni biasanya bila tuan-tuan perempuan berhasrat untuk tengok rumah, nak buat viewing dan sebagainya, diorang memang dah dilatih untuk membuat apa yang dipanggil proses filtering. Proses filtering tu memang diorang kena buat dulu. Okay, jadi jangan pula nanti diorang kata saya nak pergi tengok rumah ni, awak interview saya macam polis ni, kenapa? Tanya saya itu ini, minta payslip saya, nak tahu berapa banyak gaji saya apa semua, kenapa kan? Sebab itu memang mereka dah dilatih. Sebagai seorang perunding hartanah yang profesional, memang mereka sepatutnya menanyakan terlebih dahulu kepada tuan-tuan perempuan sebagai bakal pembeli berapa gaji tuan-tuan perempuan, dan sebab itu tujuan dia untuk memastikan bahawa tuan-tuan perempuan boleh ataupun tidak membeli hartanah yang mereka iklankan, yang mereka ingin jualkan tadi itulah. So kalau misalnya kata dia tanya lebih-lebih tu, jangan pula marah mereka, memang itu kerja mereka, sebab mereka tak nak nanti sampai satu tahap bila mereka dah bawa viewing dan sebagainya, bila tengok payslip rupa-rupanya kita tak mampu sebenarnya nak beli rumah tu. Jadi dah buang masa sebenarnya, dah buang masa ejen, dah buang masa tuan-tuan perempuan sebagai bakal pembeli, sebab kita tak melakukan proses filtering tu terlebih dahulu sebelum kita buat viewing appointment. Jadi itulah nasihat saya, sebelum beli rumah tengok dulu kadar kemampuan. Dah banyak kali dah saya bebel dalam posting-posting saya di page Hartanah dan Anda setiap hari, hampir setiap hari daripada minggu lepas lagi. Saya duk cakap banyak kali, nak beli rumah ikut kemampuan, bukan ikut kemahuan, bukan ikut nafsu, bukan ikut jiran sebelah, bukan ikut orang cakap apa, bukan ikut permintaan pasangan ke apa, bukan. Kita tengok berdasarkan kemampuan kita dulu. Itu yang paling penting. Okay, so dah panjang lebar dah saya membebel kat situ kan. Saya tengok ada beberapa nama kat sini. Okay, Tuan Sulaiman Maidin, terima kasih. Tuan Sulaiman dah tanya dah terus kat sini. Ada soalan daripada Tuan Sulaiman ni. Coach, kalau markup loan untuk subsale, untuk cover down payment, boleh praktis ke? Okay. Nanti kejap lagi saya jawab soalan Tuan Sulaiman. Okay. Jangan marah, nanti kejap lagi saya simpan dulu soalan ni. Awal sangat ni nak jawab soalan ni. Okey, Tuan Asmadi pun ada, Tuan Akmal Hajan pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Siapa-siapa yang dah join ni, tolong tekan button share, kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Okey, topik kita malam ni sebenarnya berkisar tentang proses untuk menandatangani perjanjian jual beli. Jadi sebelum tuan-tuan perempuan nak tandatangani perjanjian jual beli ataupun SMP agreement, apa yang tuan-tuan perempuan perlu tahu? Okey, yang pertama sekali, ini saya cerita berdasarkan kepada dua situasi lah. Dua situasi di mana mungkin tuan-tuan perempuan sebagai bakal pembeli ingin membeli hartanah direct daripada penjual, tidak melalui ejen. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua adalah bila tuan-tuan perempuan sebagai bakal pembeli ingin membeli hartanah yang dijual melalui property agent ataupun rent. So dua situasi ni dalam keadaan yang berbeza lah. Jadi bila kita cerita situasi yang pertama dulu. Kalau kita ingin membeli hartanah direct daripada penjual, tuan-tuan perempuan perlu tahu, bila kita berurusan direct dengan penjual, prosedurnya adalah selagi mana tuan-tuan perempuan tidak menandatangani perjanjian jual beli, saya syorkan supaya tidak membayar apa-apa pun kepada penjual tersebut. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab ada kes di mana duit yang dah dibayar terus ataupun direct kepada penjual tersebut telah hilang dan hangus disebabkan penjual tersebut adalah penjual yang bogus, penjual yang menipu. So jangan main-main dalam kes-kes macam ni. Kita kena kenal pasti. Kalau katalah kita kenal sekalipun penjual tu, kita kena cakap dengan dia, tuan, saya memang berhasrat nak beli rumah tuan ni, tapi saya tak berani nak letakkan deposit directly kepada tuan untuk book rumah ni, nak bayar kepada tuan, sebab saya telah dinasihatkan oleh peguam untuk tidak membayar apa-apa wang selagi perjanjian jual beli tidak ditandatangani.
Jadi tuan-tuan perempuan perlu faham, bila beli direct dengan penjual ni risikonya memang sangat-sangat besar. Sekiranya kita terus membayar booking ataupun deposit kepada penjual tersebut, apatah lagi penjual tu memang kita tak kenal. Katalah kita tengok iklan dalam Mudah, ataupun kita tengok iklan dalam Facebook dan sebagainya kan. So bila dah tengok iklan tu ada penjual ni ingin menjualkan tanah dia dan dia minta kita untuk membayar booking. Tak kira lah booking tu berapa, 500 ke 1000 ke, as long as namanya booking, nak kena bayar duit, jangan sekali-kali tuan-tuan perempuan buat bayaran tersebut direct kepada penjual tu lah. Sebab bahaya, kita tak tahu, kita tak kenal. Dan dalam masa yang sama mungkin orang yang mengiklankan hartanah tersebut bukan penjual pun dan rumah tu tak wujud pun. Dia letak gambar sikit macam cantik, katalah rumah tu dekat kawasan PJ lah sebagai contoh. Kondominium sekian-sekian, apartmen sekian-sekian kan. Okay, so kita tengok harga tu memang tak masuk akal. Katalah harga kat kawasan tu mungkin 500,000 untuk sebuah rumah. Tiba-tiba kawan tu jual, yang si bogus penjual tu, dia letakkan harga cuma 350, 150,000 di bawah harga pasaran sebagai contoh lah kan. Jadi kita ni teruja bila kita tengok, harga ni murah sangat, 350, orang lain jual 500,000 kan. So kita pun tanpa berfikir panjang terus kontak penjual tersebut, dan penjual tersebut pun nampak, ini dah boleh masuk jarum ni, ada orang dah masuk perangkap aku ni. Dia pun minta tuan-tuan perempuan membayar apa yang dipanggil sebagai booking. Okay, so booking tu tak banyak, dia minta mungkin 500 lah kan. So kita ni tak tahu hujung pangkal, kita tu pun terus minta nombor akaun, kita transferkan kepada dia. Sebenarnya langkah tu adalah langkah yang paling tak betul dan paling tak selamat. So tuan-tuan perempuan kena faham, selagi mana tidak menandatangani perjanjian jual beli, perjanjian jual beli yang di-prepare oleh peguam, yang dah disediakan oleh peguam, selagi itulah tuan-tuan perempuan tak perlu nak membayar apa-apa bayaran pun kepada pihak penjual. Okay, itu yang pertama lah yang saya ceritakan senario jika tuan-tuan perempuan ingin membeli direct dengan penjual. Okey, senario yang kedua, jika tuan-tuan perempuan berurus niaga dengan ejen tanah ataupun REN, real estate negotiator. Okey, so bila berurus niaga dengan REN ataupun real estate negotiator, sebenarnya transaksi jual beli itu perlu melalui proses di mana tuan-tuan perempuan perlu tengok ataupun inspect ataupun buat viewing dulu dengan ejen berkenaan. Okey, katalah sekarang ni yang nak beli ni, kita ceritakan ni tentang hartanah subsale lah yang kita beli di pasaran sekunda ataupun kita beli daripada penjual second hand. Senang ceritalah, bahasa mudahnya second hand kan, ataupun subsale. So bila ejen hartanah tu mengiklankan rumah tersebut di Mudah ke di mana-mana lah, social media dan sebagainya, kita tengok rumah tu, kita rasa berkenan dengan rumah tu, sebaik-baiknya kita set appointment untuk tengok dulu rumah tu lah. Itu yang dipanggil viewing appointment ataupun kita panggil inspection kan. So kita tengok dulu, kita minta ejen tu bawa kita pergi tengok rumah tersebut. So bila dah tengok rumah tersebut, bila katalah kita dah survey, nampak macam berkenan sangat dengan rumah ni, kita mulakan proses untuk negosiasi ataupun negotiate dengan penjual tu melalui property negotiator ataupun ejen hartanah tadi itulah. So kita buatlah penawaran. Katalah ejen tu meletakkan harga yang mana penjual tu dah propose adalah 300,000. Jadi tuan-tuan perempuan pun dah survey, dah tengok apa semua rumah tu dah berkenan sangat. So kita tengok pada harga yang kita tawarkan tu, katalah yang tadi dia tawarkan 300,000. So mungkin kita try negotiate, kita minta harga dia 295 lah sebagai contoh. Sebagai contoh, kita minta kurang 5,000 lah kat situ. Jadi bila kita dah membuat penawaran, sebenarnya ejen tu pun akan cuba propose balik kepada penjual lah. Tapi bila kita nak cuba propose kepada penjual, maknanya ejen tu dah nak bawa proposal tuan-tuan perempuan dengan harga 295 tu kepada penjual. Dalam keadaan tu sebenarnya tuan-tuan perempuan dah perlu bersedia untuk membeli rumah tersebut. So dipendekkan cerita, kalau katalah kita setakat cakap mulut aje lah. Saya berani nak offer rumah ni 295. Itu cakap mulut je kan, tak buat apa-apa lagi. Kalau macam tu memang agak sukar lah penjual tu nak menerima tawaran tersebut.
So makanya biasanya ejen akan meminta tuan-tuan perempuan untuk menandatangani ataupun mengisi borang yang dipanggil borang booking ataupun agreement to purchase ataupun ATP. Okay, so mana-mana ejen hartanah yang berdaftar, biasanya tuan-tuan perempuan akan nampak ejen tu akan bawa satu borang. Borang tu yang dipanggil booking form ataupun ATP yang saya sebutkan tadi tu. Okay, di atas ATP tu, paling atas sekali tu ada logo agensi hartanah ataupun syarikat agensi hartanah di mana ejen tersebut bernaung lah. So contoh macam katalah ABC Sdn Bhd atau ABC Realty Sdn Bhd atau sebagai contoh kan, ABC Property Sdn Bhd. Okay, itu adalah booking form yang mana tuan-tuan perempuan perlu mengisi untuk membooking ataupun membuat offer lah kepada penjual. So kalau katalah tuan-tuan perempuan berkenan dengan rumah tu dan cuba offer dengan cakap mulut sahaja, memang biasanya ejen tu takkan bukan takkan layan, akan cakap lah, okay, tuan kalau tuan nak buat offer, sebaik-baiknya tuan offer lah dalam bentuk yang formal. Okay, so bentuk yang formal macam mana? Bentuk yang formal macam mana yang saya sebutkan tadi tu, perlulah isi booking form. Okay, seterusnya tuan-tuan perempuan bila dah isi booking form, tuan-tuan perempuan perlu membayar apa yang dipanggil sebagai earnest deposit ataupun wang cengkeram. So itu langkah yang biasanya kita akan buatlah jika kita berurusan dengan property agent. Dan earnest deposit tu ataupun wang cengkeram tadi, tuan-tuan perempuan perlu bayar melalui cara dengan, okay, katalah tuan-tuan perempuan ni ada current account ataupun ada buku cek. Bawa buku cek tu sekali masa nak pergi viewing tu, dan pastikan tuan-tuan perempuan tulis cek tersebut atas nama agensi hartanah di mana ejen tersebut bernaung tadi. Macam saya sebutkan tadi lah, ABC Realty Sdn Bhd. Jadi kita kena buka cek tu atas nama agensi hartanah dia, bukan atas nama dia sebagai individu ataupun siapa-siapa sipolan-sipolan bin apa ke, anak pada siapa ke, tak boleh. So maknanya cek tu tak boleh dibayar terus kepada nama individu ejen tersebut, tapi kita perlu bayar kepada nama agensi di mana agensi hartanah yang dibernaung itulah. Itu langkah yang sepatutnya tuan-tuan perempuan buat jika tuan-tuan perempuan berhasrat untuk booking rumah tersebut. Okay, so kena faham kat situ langkah beza kat situ. Kalau kita berurusan secara direct dengan penjual, kita tak perlu nak bayar apa-apa, kita tak perlu nak sign booking ke apa ke sebagai tanda setuju. Hanya setelah kita tanda tangani perjanjian jual beli, barulah kita akan bayar deposit. Deposit yang saya sebutkan tadi tu biasanya adalah 10% ataupun 10% daripada harga jual yang ditawarkan oleh penjual. So the moment kita sign aja perjanjian jual beli, kita dah kena get ready dengan 10% untuk bayar kepada penjual. Itu kalau misal kata kita berurusan direct dengan penjual. Okay. Kalau kes yang senario yang kedua tadi tu, bila kita berurusan dengan ejen hartanah ataupun rent, kita hanya perlu menandatangani booking form setelah kita bersedia untuk membuat penawaran untuk membeli hartanah tersebut, dan booking form tersebut perlu dilampirkan bersama dengan cek. Cek, kalau misal kata tak ada current account, tak ada buku cek, tak ada masalah. Tuan-tuan perempuan boleh membuat online transfer ataupun membayar melalui cash deposit machine, tapi kena pastikan nombor akaun tersebut adalah nombor akaun milik hartanah, agensi hartanah yang berkenaan itulah, bukan atas nama individu. So itulah sebenarnya prosedur yang betul bila tuan-tuan perempuan ingin membuat booking nak membeli hartanah daripada ejen hartanah. Okay, so nampak dua perbezaan yang jelas kat situ. So kalau misal kata ada yang tak faham, boleh tanya dengan saya. InsyaAllah saya cuba untuk menjawab dengan sebaik mungkin lah. Okay. Okay, saya nampak nama Maliza di situ. Okay, Waalaikumsalam Maliza, terima kasih. Okay, so siapa-siapa yang dah join ni, minta tolong tekan button share, sharekan lagi dan jangan like ni kepada rakan-rakan yang lain lah. So mentang-mentang lah hari ni hari Jumaat kan, malam Sabtu, mungkin ramai yang tak ada buat apa-apa kat rumah, ada mungkin tengah tengok drama dan sebagainya, cerita mengarut bisnes juta-juta ke apa kan. Tak payahlah kita tengok sangat drama-drama tu kan, semua autah je. So daripada tengok drama tu, baik tengok saya terangkan macam mana prosedur yang sepatutnya tuan-tuan perempuan perlu faham lah. Okay. So sampai step di mana tuan-tuan perempuan dah sign booking form tadi kan. Okay, dah sign booking form dengan ejen. Okay, so kalau misal kata tuan-tuan perempuan beli melalui ejen, pastikan booking form dah ditandatangani. Bila dah tandatangani, barulah kita bayar.
what we call apa tu, earnest deposit ataupun wang cengkeram. Yang wang cengkeram tu pula jumlahnya biasanya ejen akan minta 3%. Dia ada 3%, kadang-kadang ejen minta 2%, kadang-kadang ejen minta 3.18%. Tengoklah pada agensi itu sendiri macam manalah cara dia berurusan tu, bergantung pada agensi itu sendiri. Tapi pada biasanya dia akan minta 3% dulu. 3% tu memang jumlah yang common lah, kata yang biasa diguna pakai oleh mana-mana agensi hartanah pun. Okay. So duit tu sebenarnya adalah sebahagian daripada bayaran untuk membeli rumah tersebut. So jangan risau, duit tu bukannya duit bayar upfront, tak ada kena mengena dengan bayaran harga jual, bukan. Duit tu adalah sebahagian daripada harga jual yang tuan-tuan puan perlu bayar kepada penjual nanti. So maknanya kalau katalah tadi kita dah bayar 3%, masa signing booking form tadi tu kita dah bayar 3% kepada ejen, kepada agensi hartanah tersebut. Okay, maka kita perlu faham, lepas dah bayar je 3% tadi, kita perlu get ready ataupun perlu menyediakan baki lagi 7% untuk mencukupkan keseluruhan jumlah 10% yang perlu dibayar kepada penjual. So dalam kes yang mana melibatkan ejen hartanah, 3% dah dibayar masa signing booking tadi, yang 7% tu kita hanya akan bayar bila kita sign perjanjian jual beli dengan peguam nantilah. So tempoh masa yang diberikan dalam booking form tu dia ada tulis. So nanti tuan-tuan puan kena baca, kena faham apa yang tertulis, apa yang dinyatakan dalam ATP ataupun booking form tadi. Okay, so nanti ejen tu pun biasanya akan terangkan. Okay tuan dah setuju untuk beli rumah ni dan membuat penawaran. Okay, so harga yang tuan tawarkan untuk rumah ni adalah RM295,000. Okay, senang cerita lah, senang cerita kita ambil kira harga rumah tu RM300,000. Senang saya nak buat figure calculation dia. Okay, kalau RM300,000, 3% daripada RM300,000 adalah RM9,000. Okay, so masa kita signing booking, kita nak buat offer kepada penjual tadi melalui ejen hartanah tersebut, kita dah mula membuka cek ataupun membuat bank transfer jumlah sebanyak RM9,000 bersamaan dengan 3% daripada harga RM300,000 tadi. Okey, sejurus selepas kita dah tanda tangan borang, kita dah bayar RM9,000 sebagai 3% earnest deposit, kita tak boleh berlengah sebab ada tempoh. Biasanya dalam booking form tu dia tulis 14 hari bekerja, 14 working days untuk kita memuktamadkan pembelian dengan menandatangani pula perjanjian jual beli dengan peguam. Faham ke faham? So maksud dia, katalah tadi kita dah tanda tangan booking form. Dekat booking form tu memang ada klausa, ada clause yang menulis yang mana kita perlu memuktamadkan pembelian tersebut dengan memasuki ataupun menandatangani perjanjian jual beli dalam tempoh tertentu. Okay, tempoh tertentu yang saya maksudkan kat situ biasanya adalah 14 hari bekerja daripada tarikh kita buat booking dengan ejen tadi. Okay, ada juga sesetengah agensi yang meletakkan tempoh tu adalah 21 hari bekerja. Okay, sebab dia setiap booking form tu tempohnya tu berbeza. Okay, ada juga sesetengah agensi dia letak tempohnya adalah 30 hari. Daripada tarikh kita signing booking tu, kita kena pastikan memuktamadkan perjanjian jual beli ataupun menandatangani perjanjian jual beli dalam tempoh 30 hari selepas menandatangani ATP tadi tu. Okay, selepas menandatangani booking tadi tu. Okay, jadi tuan-tuan puan perlu faham, setiap booking form dengan mana-mana ejen hartanah yang tuan-tuan puan berurusan tadi tu, jumlah hari kat situ ataupun tempoh yang diletakkan dekat situ mungkin berbeza. Dan ini saya nak bagi tahulah tips kepada tuan-tuan puan semua. Tempoh masa yang diberikan kat situ sebenarnya boleh ubah ataupun boleh kita negotiate dengan ejen tadi tu untuk kita panjangkan. Bergantung kepada budi bicara owner ataupun penjual tu untuk menerima lanjutan tempoh tersebut ataupun tidaklah. Jadi dalam booking form sebenarnya, ini pesanan lah untuk ejen-ejen hartanah kat sini.
Jangan pula kita cakap dengan bakal pembeli bahawa tempoh yang ditetapkan dalam booking form tu adalah tempoh yang muktamad. Sebenarnya tidak. Booking form tu sebenarnya kita boleh alter ataupun kita boleh pindah. Kita boleh buat amendment di situ berdasarkan kepada persetujuan kedua-dua belah pihak. Okey, so maknanya kat sini, okey, ada setengah rent ataupun ada penghuni-penghuni tanah yang mungkin barulah, yang mungkin masih hijau dalam bidang perundingan tanah ni, dia merasakan bahawa apa yang terkandung dalam booking form tu adalah rigid, maknanya tak boleh nak dipindah, tak boleh nak diubah langsung. Sebenarnya tidak. Booking form tu hanya sebagai dokumen yang dipanggil sebagai guideline lah, ataupun untuk panduan kita, dan standard klausa ataupun standard terma yang terkandung di dalam booking form ataupun ETP tersebut sebenarnya boleh dipindah berdasarkan kepada persetujuan kedua-dua belah pihak lah, persetujuan pembeli dan juga persetujuan penjual. Jadi kalau katalah tuan-tuan perempuan berhadapan dengan bakal-bakal pembeli yang menginginkan tempoh masa itu dilanjutkan, maka bawalah perkara tersebut kepada penjual, minta penjual pertimbangkan untuk kita lanjutkan tempoh yang diminta seperti mana yang pembeli minta tadi. Itu sebenarnya langkah yang terbaik lah. Jangan pula kata tak boleh tuan, dalam form ni tulis 14 hari bekerja, memang kena by hook 14 hari bekerja kena selesai. Tak, sebenarnya tidak. Sebab proses tu mungkin akan memakan masa lebih daripada tempoh 14 hari bekerja. Okay, contoh katalah dalam sekarang ni, dalam tempoh PKPP. Cerita ni timbul, isu ni timbul ketika kita dalam era PKP dulu. Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac. Kalau tuan-tuan ingat lagi, 18 hari bulan Mac bermulanya tempoh PKP. Kita dah kena duduk kat rumah, tak boleh nak keluar dari rumah kecuali nak pergi kedai beli barang keperluan dan sebagainya, kan? Okey. Ada kes-kes di mana tuan-tuan perempuan yang mana bakal-bakal pembeli ni telah menandatangani booking form ATP pada minggu sebelum PKP tu. You just imagine kita nak beli rumah, dah seronok dah nak beli rumah, dah sign dah pun booking form dengan ejen. Katalah kita sign booking form dengan ejen tu pada 14 hari bulan, sebagai contoh lah, 14 hari bulan Mac. Tuk 18 hari bulan Mac kena PKP pula. Kan, kena PKP dah tak boleh nak proses loan, tak boleh nak buat apa-apa ni lah, apa-apa nak menandatangani perjanjian dan sebagainya, kan. So dalam keadaan macam tu sebenarnya, kalau katalah awal-awal tadi kita dah bagi tahu, bang, ini ATP, apa term yang ada dalam ni kita kena oblige, kita kena comply dengan dia, tak boleh nak buat apa-apa pindaan. Tak kena ya, benda tu, sebab kita dah tanda tangan tu, tempoh 14 hari tu tak boleh nak ubah, kan, tak boleh nak pindah dan sebagainya. Jadi benda tu yang akan jadikan perkara tu jadi rumit, kan, jadi masalah kepada bakal pembeli tadi. Kan dah tak tidur malam, aduh hanguslah duit aku tak boleh nak proceed, nak buat loan apa semua. Dalam booking tu ejen tu cakap 14 hari bekerja kena settlekan juga. Macam mana aku nak settlekan, kan, dengan masalah apa ni COVID, apa PKP, tak boleh nak keluar dari rumah, nak pergi ke bank, tak ada banker yang boleh tolong buatkan proses dan sebagainya, kan. Sebab tu saya cakap apa-apa yang terkandung dalam ATP tu tuan-tuan perempuan kena faham, benda tu adalah standard terma yang terpakai. Bila-bila masa atas persetujuan kedua-dua pihak kita boleh pindah dan kita boleh minta benda tu diubah lah. Tak ada masalah sebenarnya. Okay, right. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni yang nak ditanya? Okay, tak apa, saya patah balik tengok tadi untuk kesian Tuan Sulaiman Maidin kita, dia dah tanya tadi Coach, kalau markup loan untuk subsale untuk cover down payment boleh praktis ke? Okay. Soalan ni sebenarnya soalan yang saya risau nak jawab. Tuan Sulaiman kena faham. Istilah markup ni sebenarnya dalam urusan subsale, markup ni sebenarnya tak dibenarkan, adalah salah. Contoh, katalah kita nak beli rumah tu, harga rumah tu 280,000. 280,000. Kita dah check dah dengan valuer ataupun dengan pihak ejen. Kita dah check dengan pihak valuer, dengan pihak ejen, dengan pihak banker pun kita dah check, market value rumah tu sebenarnya boleh pergi sehingga 320,000. Tapi owner ni nak jual dengan harga 280,000, kan. So kita pun kautim, nama istilahnya kautim lah. Kita pun kautim lah dengan valuer, kita kautim dengan banker,
minta untuk markupkan. So kita letaklah dalam S&P tu harganya 320,000. Walhal harga rumah tu yang dah disetujui untuk dijual kepada anda adalah 280,000. Kan? Jadi bila kita buat kerja markup ni, sekiranya pihak bank ni bukannya bank officer tu lah. Bank officer tu mungkin dia nak bantu anda, dia pun tolonglah buat benda tu sampai boleh jadi markup. Kan? Okay, so itu bank officer punya kerja lah. Okay, yang kita risaukan sekarang ni dia punya HQ. Dia punya HQ lah. Dia punya HQ ataupun yang meluluskan pinjaman dia tu mungkin dia punya central credit administration center dia. Kan? Okay. So dia punya CAC tu, dia yang menguruskan untuk meluluskan loan dan sebagainya. So sampai dekat CAC tadi tu, tiba-tibalah mungkin dia dapat bau bahawa kes ni ada unsur-unsur kautim antara valuer dan juga dengan peminjam ataupun pembeli tadi tu. So bila dia dapat tahu tentang ada unsur-unsur kautim untuk markup harga tersebut, kebarangkalian untuk loan tuan perempuan ditolak itu memang sangat-sangat besar. Jadi memang pada hakikatnya istilah markup ni memang dah biasa digunakan. Tapi since Tuan Sulaiman tanya benda tu boleh ke tak boleh, dari segi undang-undang sebenarnya benda tu tak dibenarkan. Salah di segi undang-undang. Sebab kita meletakkan nilai yang lebih tinggi berbanding dengan harga yang telah disetujui oleh penjual tadi. Jadi mungkin tuan-tuan perempuan ada yang berhasrat untuk letakkan harga markup dalam S&P dan sebagainya. Okay, so kalau tanya dari segi undang-undang benda tu memang tak boleh. Benda tu salah lah. Okay, so kalau macam yang Tuan Sulaiman ni soalan ni, jawapan kepada Tuan Sulaiman ni soalan tu, kalau tanya pendapat saya sebenarnya kalau boleh elakkanlah daripada buat macam tu. Tapi yalah kadang-kadang kita nak beli rumah mungkin duit deposit kita tak cukup kan. Duit deposit kita katalah kita kena sediakan 30,000. Itu baru deposit untuk 10%. Katalah harga rumah tadi tu 300,000 kan. So kena sediakan 10% 30,000. 30,000 nak bayar untuk signing SMP, nak settlekan masa tu juga kan. Lepas tu ada pula bayaran nak kena settlekan stamp duty, legal fee kan. Stamp duty, legal fee ni pula ada dua. Satu untuk buat SMP, satu lagi untuk buat loan agreement kan. So duit lagi kat situ. So kita pun pening macam mana cara kita ni. Okeylah kita try ada pula suara-suara yang kita dengar harga rumah ni boleh markup, boleh kautim dengan banker, boleh kautim dengan valuer dan sebagainya. Kan? So bila ada suara-suara yang bercakap macam tu meracun kita pun cubalah buat macam tu kan. Tapi pada hakikatnya sebenarnya kalau katalah terlepas sekalipun kita buat markup tu boleh lepas, risikonya mungkin akan ada sekiranya bank dapat tahu. Bank yang saya masukkan ke sini ni bukan officer yang buat kita punya processing tu. Bank yang dapat tahu ni mungkin HQ dia lah. So bila HQ dia dapat tahu tu yang jadi masalah. Jadi masalah kat situ sebab nanti banyak pihak yang terlibat, termasuklah valuer, termasuklah ejen yang menguruskan pembelian rumah tersebut, dan dalam masa yang sama orang kata isu-isu tu akan menyebabkan mungkinlah pembelian rumah tu akan jadi masalah nanti. Jadi kalau boleh elakkan kita elakkan. So itu nasihat saya lah. Alright, ada lagi tak soalan-soalan yang masuk? Okey, nampak Tuan Muhammad Fakrul Hanif. Okey, saya keluarkan dulu soalan dia. Okey, Tuan Fakrul ada tanya. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Nak tanya, betul ke nak keluarkan KBSP kena tunggu consent? Okey, consent tu ejaan dia CONSENT Tuan Fakrul. Consent ataupun kebenaran pindah milik dari pejabat tanah. Okey, betul ke consent dari pejabat tanah makan masa 4 ke 5 bulan. Okey, bagus soalan ni. Untuk tujuan nak buat pengeluaran KBSP, okey sekarang ni tuan-tuan perempuan perlu faham dia ada dua keadaan. Ada dua keadaan yang mana hartanah yang mempunyai sekatan kepentingan ataupun ada restriction in interest. Okey, berbelit lidah nak menyebut kan ada sekatan kepentingan. Sekatan kepentingan ni maksud dia yang mana dekat dalam geran tu dia ada sebut tanah ini tidak boleh dipajak, digadai, dipindah milik melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri.
Ataupun bahasa mudahnya perlu mendapat kebenaran daripada pejabat tanah sebelum urusan pindah milik itu boleh diteruskan. Okey. So kalau misal kata Tuan Fakrul nampak ada tertera di dalam geran rumah yang Tuan Fakrul nak beli tadi tu, perkataan sekatan kepentingan, okey, yang berbunyi macam tadi itulah, itu memerlukan konsen ataupun kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah. Okey, jadi untuk urusan KWSP, properti yang macam tu memang memerlukan konsen dikeluarkan dulu barulah boleh apply untuk withdrawal ataupun pengeluaran KWSP. Okey, itu untuk kes yang melibatkan hartanah yang ada sekatan kepentingan ataupun memerlukan konsen pindah milik. Okey, kalau hartanah tu adalah hartanah yang tidak mempunyai sekatan kepentingan, dia tulis kat situ sekatan kepentingan tiada. So maknanya kita dah faham bahawa tak perlu nak mendapatkan konsen daripada pejabat tanah. Kan so bila tak perlu mendapatkan konsen daripada pejabat tanah, maka kita boleh terus berurusan dengan KWSP selepas perjanjian jual beli itu dimatikan stamp. Tak ada masalah. Okey, itu dalam dua kes yang biasalah yang saya sebutkan tadi tu, yang mana satu yang ada sekatan kepentingan perlu tunggu daripada pejabat tanah, konsen dikeluarkan dulu. Bila dah dapat konsen baru kita boleh buat withdrawal dengan KWSP. Okey, senario yang kedua, sekiranya tanah tu adalah tanah yang tidak ada sekatan kepentingan, yang biasanya tanah freehold lah, yang ada sekatan kepentingan tu biasanya tanah leasehold. Okey, yang freehold ni tadi tak ada sekatan kepentingan, dia tulis kat situ tiada. Okey, so bila tulis tiada je, memang definitely tak ada masalah untuk kita keluarkan EPF sejurus selepas perjanjian jual beli itu dimatikan stamp. Tapi banyak lagi sebenarnya senario-senario yang lain. So kalau saya nak ulas tentang KWSP ni panjang. Dulu saya ada buat video live tentang KWSP punya withdrawal ni. Mungkin Tuan Fakrul boleh tengok balik perkongsian saya dalam channel YouTube saya. So silakan untuk subscribe lah. Subscribe channel YouTube saya di hartanah anda lah. So boleh tengok kat bawah ni saya ada tulis YouTube channel hartanah anda, Instagram hartanah anda dan Facebook page hartanah anda lah. Semua dalam nama hartanah anda tu. So dalam tu ada, kalau scroll kat bawah-bawah tu ada satu video khas untuk pengeluaran KWSP saya dah buat. Penerangan memang panjang lebar lah saya dah terangkan dalam tu macam mana cara nak buat pengeluaran KWSP kalau hartanah yang ada sekatan dan sebagainya lah. Okay, so saya harap berkenaan dengan konsen, tempoh masa untuk dapatkan konsen tu sebenarnya tertakluk pada proses yang dilakukan di pejabat tanah tu sendiri. Okey, kalau ikutkan, saya cerita dalam konteks Selangor dan wilayah lah, Selangor dan wilayah Persekutuan. Alhamdulillah lepas tempoh PKP, sekarang ni dah PKPP ni, sekarang ni masa tu dah dipendekkan lah, time tu dah dipercepatkan berbanding masa kita tengah PKPB awal-awal dulu. PKPB tu yang bersyarat tu kan, yang mula-mula masa start bulan 5 itu kan. Masa bulan 5 tu memang banyak hiccup lah, banyak masalah dekat pejabat tanah, lewat nak buat lenses pun lambat sebagainya. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah dipercepatkan. Okay, jadi tempoh untuk buat konsen pula sekarang ni alhamdulillah saya tengok dah mula bergerak laju sikit lah berbanding masa tempoh PKPB dulu. PKPB dulu ada klien saya buat application for consent sebelum PKP lagi, masa bulan 2 lagi. Consent dia dapat tu pada bulan, tak silap saya bulan 7 itu pun dapat consent dia. So bulan 7 ke bulan 6 macam tu lah lebih kurang. So sekarang ni mana yang baru submit consent, consent sekarang ni kalau untuk Selangor dia ada e-consent, maknanya kita kena submit online. Dah submit online tu kena ada dia punya dokumen yang kita perlu lampirkan masa kita submit physical document pula. So e-consent kita dah apply secara online tu, sebenarnya benda tu dah mempercepatkan lagi proses untuk dapatkan consent ataupun kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah di negeri Selangor lah. So sekarang ni saya puji lah alhamdulillah pejabat tanah negeri Selangor, especially PTG Shah Alam, pejabat tanah daerah yang lain, proses untuk dapatkan lenser apa semua tu dah dipercepatkan. Urusan Dropbox pun dah diperbaiki lah berbanding dengan awal-awal dulu. Dulu kena beli one post lah, kena buat bank draft dan sebagainya. So sekarang ni dah boleh buat payment secara online. Jadi alhamdulillah daily ni nak buat lenses pun cepat. Cepat dan nak buat konsen tu saya rasa lah makan masa paling-paling lambat pun mungkin dalam tempoh sebulan lebih lah. Tak sampai 4 ke 5 bulan. Itu di negeri Selangor dan juga di wilayah. Negeri lain saya tak pasti sebab saya biasa berurusan di tanah-tanah di Selangor wilayah dan juga Negeri Sembilan.
So mungkin kat tempat lain tu mungkinlah tuan-tuan perempuan perlu check dengan pejabat tanah yang berkenaan tu lah, macam mana kita nak dapatkan konsen tu, ambil masa berapa lama. Okay, Tuan Syam Property, terima kasih. Waalaikumsalam Tuan Syam. Okay, Tuan Azhari, okay, Tuan Azhari sahabat kita daripada apa ni, Tuan Azhari daripada mana Perak kan? Okay, saya pun dah lupa, minta maaf. Waalaikumsalam. Okay, untuk kes subsale, RPGT tax owner kena bayar pada LHDN sebelum kes jual beli selesai atau sebelumnya? Okay, alright, soalan yang bagus. Okay, ingat tak saya dah terangkan RPGT apa ni baru ni kan dah dikeluarkan warta boleh dapat pengecualian sebanyak 3 buah rumah, rumah kediaman kan. So kalau katalah tuan-tuan perempuan ada penjual-penjual yang ingin menjual hartanah mereka dan ingin mendapatkan pelepasan ataupun pengecualian RPGT, maka mereka dah boleh buat demikianlah. Kalau mereka tanda tangan perjanjian jual beli start daripada 1 Jun hari tu. So start daripada 1 Jun 2020 sampailah ke 31/12/2021 semua hartanah yang dijual apa ni penjual tu boleh memohon sehingga 3 kali pengecualian untuk 3 buah rumah. Kalau dulu hanya sekali je seumur hidup, tapi sekarang ni sehingga tahun 2021 nanti kalau kita ada rumah yang nak dijual, kita boleh dapat pengecualian hingga 3 buah rumah. Okey, jadi berbalik pada soalan Tuan Azhari. Okey, dulu praktisnya adalah bila kita menandatangani perjanjian jual beli dengan peguam, bila penjual tu menandatangani perjanjian jual beli dengan peguam, tempoh untuk kita hantar serah borang CKHT 1A untuk penjual dan juga borang CKHT 2A untuk pembeli mestilah dibuat dalam tempoh 60 hari daripada tarikh SNP, daripada tarikh perjanjian jual beli. Itu yang dinyatakan dalam Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah lah, atas CKHT. Okey, tapi sekarang ni disebabkan ada pengecualian sebanyak 3 kali, ada pengecualian sebanyak 3 kali, okey, maka bila kita nak dapatkan pengecualian tu, kita mesti sebagai penjual menghantar serah 2 borang yang berbeza. Okey, satu yang kita panggil borang CKHT 1A yang saya sebutkan tadi tu. Okey, 1A ni untuk dipanggil apa ni pemakluman lah. Borang tu kita kena isi untuk memaklumkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri berapa harga jualnya, berapa harga masa kita peroleh dulu, lepas tu berapa keuntungan yang kita dapat daripada penjualan tersebut. So itu borang nyata cukai untuk CKHT 1A bagi penjual. Okey, dalam masa yang sama bila kita nak apply pengecualian yang saya kata boleh dapat 3 buah rumah untuk dikecualikan tadi tu, kita kena hantar serah dokumen yang dipanggil CKHT 3, borang 3. Okey, jadi bila kita dah submit borang 1A bersama dengan borang 3, sebenarnya kita tak perlu nak remitkan ataupun kita tak perlu nak bayar kepada lembaga hasil 3% daripada harga jual sebagai apa yang dipanggil retention sum ataupun wang yang remitkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri ketika kita melupuskan hartanah tersebut. Okey, so macam mana bagi benda tu mudah nak dipahami? Okey, situasi ni macam inilah. Okey, saya sebagai penjual, Tuan Azhari sebagai pembeli. Okey, saya tandatangani perjanjian jual beli dengan Tuan Azhari. Okey, so bila dah tandatangani perjanjian jual beli tu, sepatutnya saya kena hantar serah borang 1A kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri dalam tempoh 60 hari selepas tandatangani perjanjian jual beli. Okey, itu senario yang biasa. Senario yang biasa. Sekarang pun kena buat macam tu, dulu pun kena buat macam tu juga. Okey, so ini sejak azali memang dia punya kata apa prosedur dia memang macam tu. Okey, 60 hari daripada tarikh tandatangan SMP kita kena hantar serah borang 1A. Okey, so dalam keadaan sekarang disebabkan ada pengecualian sebanyak 3 buah rumah terhadap penjual, penjual tu boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian untuk 3 buah rumah, dan dia nak dapatkan pengecualian untuk CKHT, tak nak bayar kepada lembaga hasil, maka dia kena hantar serah borang 1A bersama-sama dengan borang 3. Tu lagi mudah faham kan. So 1A sekali dengan borang 3 dia hantar sekali agung. Okay, so bila dia hantar borang 1A dan juga borang 3, maka dia tidak perlu nak meremitkan ataupun nak membayar kepada lembaga hasil 3% retention sum tadi tu. Okay, faham Okay, so kalau tak faham boleh tanya lagi sekali. Okay, so saya harap penerangan saya tu jelaslah di situlah. Oh, Putri tengah dalam train. Oh, bagus. Terima kasih Putri. Sanggup tu. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay.
Alright, Putri MMS pun antara orang yang setia setiap kali saya buat live selalu tengok live dengan saya kan. Terima kasih banyak. Okey, apa lagi yang saya nak ceritakan tentang pembelian dengan ni Okey, so balik pada topik tadi tu. Okey, saya tunjuk balik banner. Ni banner dia. Okey. So sebelum nak sign SMP, apa yang tuan-tuan perempuan perlu tahu kan? Okey. So balik semula kepada pembelian melalui ejen. Macam yang saya dah tekankan tadi, bila kita dah sign dengan ejen bayar 3%, bila kita dah bayar 3% tadi, kita ada tempoh masa untuk menandatangani pula perjanjian jual beli dengan peguam kan. Okey. So tempoh yang diberikan tadi tu bukan untuk tempoh kita bersenang lenang katalah tempoh tu 14 hari tadi kan saya dah sebutkan, sama ada 14 hari bekerja ke, 21 hari bekerja ke, 30 hari ke. Tempoh ni sebenarnya adalah untuk tuan-tuan perempuan memastikan yang tuan-tuan perempuan punya pinjaman perumahan ataupun loan dengan pihak bank dah diluluskan. So sebab itulah dibagi tempoh selama 14 hari bekerja tu untuk kita apply loan dengan bank lah. Kan, kita kena apply loan dengan bank. Kalau kita katalah nak memudahkan urusan, sebab tu saya galakkan tuan-tuan perempuan berurusan dengan perunding hartanah. Sebab perunding hartanah ni akan bantu. Okay, katalah tuan-tuan perempuan berurusan dengan, saya sebut nama siapa siapa yang nak glamour kat sini angkat tangan. Okay, saya sebut nama Putri lah. Putri tengah layan-layan. Okay, Putri ni pun salah seorang daripada ejen hartanah juga. Siapa-siapa yang nak berurusan dengan Putri boleh. Lepas-lepas ni kalau misalnya kata nak Putri boleh letak kat situ contact number Putri ke siapa-siapa yang ada kat sini boleh letak contact number lepas tu letak farming area kat mana, kawasan mana yang you all cover senang nanti viewers yang tengok ni boleh contact you all nak beli rumah kat kawasan katalah Sepang ke, kat Bangi ke, siapa yang cover area Ipoh ke, letak kat situ nombor telefon dan juga area mana yang you all boleh cover lah. Okay. So berhubung dengan mana-mana ejen hartanah, sebab apa saya suruh tuan-tuan perempuan berurusan dengan ejen hartanah ni, sebab mudah. Diorang yang akan bantu tuan-tuan perempuan untuk negotiate dengan owner, tu satu. Kan? Yang kedua, untuk bantu tuan-tuan perempuan nak submit loan, loan application tu pun diorang boleh bantu. Biasanya diorang dah ada dah, diorang punya mortgage consultant yang boleh berurusan. Mortgage consultant, kalau Syafiq ada, boleh masukkan Syafiq punya contact number kat sini. Mortgage consultant yang memang selalu saya berurusan, Syafiq MC. Okay, so tuan-tuan perempuan tak perlu nak risau, nak payah-payah pergi bank nak submit, nak kena kenal dengan banker ke, tak payah dah. Bagi je dokumen yang berkenaan tu kepada ejen, ejen boleh bantu untuk submitkan kepada banker. So dia akan tolong proseskan loan dan sebagainya lah. So dia akan tolong chase, kejar. Sebab dia orang ni nak cepat, benda tu memang kita nak segerakan. Kalau dah booking, kenapa nak tunggu lama-lama baru kita nak sign SMP kan? Sepatutnya kita nak cepatkan lah. Kita dah eager nak beli rumah tu tadi, kita tengok dah kenan apa semua, kita dah check kelayakan meminjam kita apa semua, tak ada masalah sebelum kita pergi tengok lagi rumah tu. Macam saya dah tegangkan awal-awal tadi, mula-mula tadi saya dah beritahu kan, sebelum pergi tengok rumah, bawa nak buat appointment dengan ejen dan sebagainya, pastikan kita dah check DSR, DSR kita tak burst dan sebagainya, barulah kita terus buat appointment untuk viewing. So esok Sabtu Ahad saya pasti rakan-rakan rent yang ada ni memang sibuk lah buat viewing appointment dan sebagainya kan. Jadi pastikan kita dah layak untuk meminjam, berapa harga rumah yang kita layak untuk beli, barulah kita set appointment untuk tengok rumah yang kita berkenan tadi tu. Kalau rumah yang berkenan tu katalah harga RM500,000, kita dah check DSR kita paling tinggi boleh pergi pun setakat RM350,000. So janganlah ganda-ganda nak pergi contact ejen yang nak bawa pergi rumah RM500,000 tu. Kan, what for? Kita nak tengok rumah yang kita tak mampu beli kan, buang masa kita, buang masa rent kan, buang masa orang kata apa atuk nenek kita yang nak ikut sekali ke apa kan, tak payah So tengok rumah yang kita mampu beli, kita dah check DSR kita layak 350, cari rumah yang harga 350 lah, jangan kata-kata nak cari rumah harga 500,000. Tu yang baru ni saya duk bising tu cakap, tu baru cakap harga rumah Yahudi lah apalah. Saya tanya balik harga rumah Islam macam mana pula kan. So tak boleh nak salahkan, sebab kita sendiri tak buat due diligence, sebab tak boleh buat, kita sendiri tak check kita punya kelayakan dulu. Kita tak berpijak di bumi yang nyata kan. Marah pula kata orang tu jual rumah mahal dan sebagainya, orang tu Yahudi lah apa semua kan. Awak tu Islam sangat ke? Ni saya geram ni. Awak tu Islam sangat ke kan, cakap orang Yahudi. So tolonglah, tolong faham. Ukur baju di badan sendiri. Nak beli rumah kena check dulu kelayakan meminjam berapa. Orang tu nak jual rumah, harga yang nak jual tu dia dah check dah. Dia pun nak jual rumah ikut harga pasaran. Ingat dia nak suka hati nak jual rumah tu mahal. Harga pasaran, kalau harga pasaran rumah tu RM350,000, takkanlah dia nak rugi nak jual RM200,000.
dia pun ada hutang dengan bank yang nak selesaikan juga kan. So tak boleh nak marahkan penjual tu. Dia ada harga dia, harga yang memang dia nak dapatkan untuk kambus hutang dia, nak ada untung sikit dari situ kan. Dah lah sekarang ni memang macam saya beritahu lah, penawaran melebihi permintaan. Banyak orang nak jual rumah rather than orang yang nak beli rumah. Okay. So kena tengok kelayakan minjam kita berapa, dah tahu berapa yang kita layak, barulah kita tanya orang yang nak jual harga sekitar tu. So kena berpijak di bumi nyata, ukur baju di badan sendiri. Itu yang langkah yang sebenarnya lah. So minta maaf lah kalau saya termarah, saya teremosi sikit. Sebab memang betul benda-benda macam ni dah kerap kali, acap kali disebut. Tuan-tuan dan puan, sebagai bakal pembeli, kena tolerate dengan keadaan yang ada sekarang ni. Jangan kata apa, nak menyalahkan semua orang. Jangan nak menyalahkan kata apa, kerajaan tak bagi sumbangan, tak bagi bantuan, tak bagi macam-macam. Kan, ini semua orang nak diharuknya, semua orang nak dimarahnya. Saya tengah buat live marketing sekarang ni. Kalau mungkin tuan-tuan dan puan ada ternampak, mungkin yang baru like page saya, ada ternampak iklan yang saya letak kat situ. Ada video saya, masa saya di RTM itu, saya cerita panjang lebar tentang kenapa sekarang ni masa yang sesuai untuk beli rumah. Ada pula yang komen dalam saya punya kata apa iklan tu, kata harga rumah sekarang Yahudi lah, apa macam-macam kan. Ni yang saya nak tegurkan balik. Jangan tengok harga rumah yang kita tak mampu, tengok harga rumah yang kita mampu. Kalau kita mampu harga rumah 100,000 ke bawah, banyak aja rumah yang dijual harga 100,000 ke bawah. Kan, kalau kita mampu beli apartmen, kenapa kita nak kena tengok rumah banglo? Kalau kita mampu pakai kereta kancil, kenapa kita nak beli Ferrari? Sama je lah, lebih kurang macam tu dia punya perbandingannya kan. So lepas tu nak salahkan semua orang, kata bank tak betul ni lah, tak approvekan loan dia lah. Memanglah bank tak approve loan, awak punya kelayakan banyak tu kan. Awak nak apply untuk loan yang lebih mahal daripada situ, macam mana nak dapat kan. So kena fikir dengan waras, kena fikir dengan logik. Benda tu semua common sense, tak payah nak cerita panjang-panjang lah. Tu yang 2-3 hari tu saya duduk basuh semua bakal-bakal pembeli ni. Macam-macam saya dah buat posting, boleh tengok balik apa yang saya ni, boleh scroll balik dalam page catatan anda tu lah. Tu sebenarnya sesi luahan perasaan sebenarnya kan. Okey, Tuan Muhammad Fauzi Badawi, okay, terima kasih. Coach, tak ada nak buat seminar tarik leads lagi ke? InsyaAllah ada. Nanti ada apa ni, dalam masa sekarang ni saya nak buat tarik leads ni, saya kena pilih masa yang sesuai sebenarnya. Sebab saya melibatkan banyak pihak. Cikgu Jambrus ada dalam tu, mortgage consultant ada dalam tu kan. Jadi pengisian tu saya sekarang ni saya tak tahu daripada feedback yang saya dapat, kebanyakan brand-brand yang datang ke STL tu, saya rasa mungkin diorang punya minat tu untuk attend seminar yang berdepan tu tau. Sebab bila saya buat STL secara online itu, alhamdulillah lah lebih kurang 200 lebih jugalah yang tengok online tu kan. Tapi yalah, bila tengok secara online ni, diorang bagi komen, mungkin diorang rasa agak kurang sikit lah kat situ. Sebab feeling tu bila berdepan tu kan lain kan. Bila tengok kat TV ataupun tengok dekat screen handphone macam tuan-tuan perempuan tengok sekarang ni, dia punya feel dia lain sikit kan. Jadi dia nak minta kalau boleh saya buat secara fizikal. Tapi itulah, tu yang dengan Siba Gangga yang baru ni, baru keluar ni, macam-macam kan COVID-19 ni. Pening pula kan. Itulah, saya pun sebenarnya tak bersependapat dengan apa yang dah dibuat oleh MKN sebelum ni. Bagi saya, kuarantin kat rumah tu mengarut je. Mana ada orang boleh volunteer kuarantinkan diri kat rumah tak nak keluar. Kita duduk kat rumah sekejap pun dah rasa pandang buntut kan. So memang akan keluar rumah dan akan berpelesiran kat luar apa semualah. Pakailah tag apa semua kat sekalipun. Tag, setakat tag je pun. So bagi saya kuarantin memang tak boleh jalan kalau kat rumah tu. Yang patah balik sekarang ni kuarantin, kena masuk episod kuarantin kan. So itu antara step yang bagi saya tak betul lah yang kerajaan buat. Tu yang keluar Siba Gangga apa semua tu kan. So minta maaf lah saya menceceh banyak sangat. Malam ni emosi sikit. Okey, Puan Nita Muhammad, Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Nita. Daripada Kota Baru. Terima kasih. Fauzi, saya. Ni ada Fauzi Perunding Hartanah. Tuan Asmadi kat Ipoh. Siapa-siapa kat Ipoh boleh kontak Tuan Asmadi, boleh kontak Puan Zuriati Majid. Ni semua geng-geng Grand Ipoh. Ni Puan Shima dekat Kedah. So siapa-siapa yang nak kontak Shima dekat Kedah boleh kontak dia.
Muhammad Rizal. Okey, terima kasih Muhammad Rizal. Waalaikumsalam. Saya baru ceburi dalam bidang ni. Okey, tak apa. Saya mengalur-alurkan. Siapa-siapa yang baru pun kita harap boleh ni lah. Siapa-siapa yang mungkin terlepas rancangan live saya sebelum ni, nak mudah tengok dekat YouTube lah. Dekat YouTube saya tu semua saya dah downloadkan dalam tu, dan boleh tengok balik lah perkongsian saya, especially untuk bakal-bakal pembeli rumah, bakal-bakal penjual, semua saya dah sharekan dalam tu. Tuan Rizal Hambali daripada Chester. Okay, terima kasih semua yang dah bagi maklum balas ni. Okay, Syafiq Izwan. Oh, Syafiq dah join. Okay, terima kasih Syafiq. Waalaikumsalam. Okay, alright. So, tuan-tuan perempuan sebagai bakal-bakal pembeli, so yang kita nak sign SMP agreement ni, kita kena faham SMP agreement ni adalah lifetime commitment kita. Lifetime commitment kita tak boleh silap kat situ. Tak boleh silap langkah. Bila kita tersilap, beli rumah yang memang kita tak mampu, ataupun beli rumah yang memang kita tak tengok betul-betul, kadang-kadang kita beli rumah ni, kita eager pada masa tu, mungkin kita rasa macam, oi, orang lain beli rumah, dia pun nak beli rumah. Mentang-mentang lah coach dah bagi suggestion, sekarang ni masa sesuai untuk beli rumah. Terus tanpa usul periksa, tanpa buat due diligence, tanpa ada ilmu, dia pun redah beli rumah juga, kan? Okay. Kan saya cakap awal-awal lagi, nak beli rumah kena ada ilmu dulu. Kena tengoklah dulu kan. Yang paling penting, dalam TV saya dah beritahu, yang tuan-tuan perempuan perlu tengok adalah kemampuan kita dulu. Berapa yang kita mampu, kita beli setakat mana yang kita mampu dulu. Janganlah pula, ada setengah orang dia cakap, coach, saya ni sebenarnya aim nak beli rumah landed yang dekat dengan tempat kerja saya. Jadi sekarang ni saya rasa macam saya nak simpan duit dulu. Kalau ikutkan, duit saya adalah dalam 80,000 dah saya simpan. So 80,000 saya target nak beli rumah lebih kurang dalam 600,000 lah. 600,000. Jadi kalau saya check dengan bank sekarang ni DSR saya tak boleh lagi nak beli rumah 600,000. Paling tinggi saya boleh beli mungkin dalam 400,000 je. Jadi apa pandangan coach? Kalau tanya pandangan saya, dalam situasi yang macam tuan-tuan yang saya sebutkan tadi tu, dah ada duit, 10% deposit plus dengan nak bayar legal fee, nak bayar stamp duty dan sebagainya, dah ada dah. So sama ada nak terus beli rumah yang kita nak beli tu, ataupun kita beli dulu rumah berdasarkan pada kemampuan yang kita ada sekarang. Jawapan kepada soalan tu sebenarnya tuan-tuan perempuan kena buat due diligence sendiri. Kalau tanya saya akan jawab macam tu. Kena buat due diligence, maknanya kena check sendiri macam mana planning kita. Kita beli rumah tu untuk kita duduk, kan? Kita beli rumah tu untuk kita, orang kata apa, membesarkan anak-anak dan memudahkan urusan kita nak pergi kerja dan sebagainya. Tapi kita kena faham, kalau kita aim nak beli rumah yang kita nak beli sangat-sangat tu, tapi kita kira dengan duit yang kita ada sekarang ni, mungkin kita hanya mampu nak beli rumah tu 5 tahun akan datang. 5 tahun akan datang. Saya nak suruh tuan-tuan perempuan cuba bayangkan. Sekarang ni kalau ikut cycle, tuan-tuan perempuan perasan tak? Harga emas sekarang ni dah terlalu tinggi. Dah mencecah tak silap saya 200 lebih kan. 1 gram kan. Kalau dulu satu gram mungkin dalam 140, 150 tahun 2015, 2014 dulu. Sekarang ni dah lebih RM200 1 gram. Cycle dia, orang katalah, cycle dia, bila ekonomi tengah tak berapa cantik, harga emas akan naik. Harga emas akan tinggi. Itu biasa yang kita nampak lah kan. So, kalau katalah lagi 5 tahun, tuan-tuan perempuan berhasrat nak beli rumah yang harga 600,000 tadi tu, dan nak simpan duit, nak cukupkan sampai 600 sampai boleh beli rumah yang 600,000, DSR lepas dan sebagainya kan. Boleh buat pinjaman untuk harga rumah 600,000 tu kan. Saya khawatir rumah yang 600,000 tu mungkin akan jadi 700 ataupun 800,000 pada masa tu pula. Harganya akan meningkat lagi. Boleh nampak tak analogi yang saya cuba buatkan kat sini. So saya kaitkan dengan harga emas tadi tu sebab pusingan dia tu biasanya bila harga emas tinggi, kadar inflasi tu akan tinggi juga kan. So sekarang ni inflasi memang tengah tinggi kan. So dia emas ni kali inflasi. So mungkin ada sifu-sifu yang mencadangkan now is the time untuk kita beli saham. Beli saham, masuklah bursa saham tu yang keluar iklan tak handsome, tak apa, janji kaya,
Ulat dalam batu pun boleh hidup, macam-macam lah DBNK cakap kan. Okay, itu tagline dia kan. Kita seronok lah bila dengar iklan dekat radio keluar apa semua kan. Itu yang saya tengok sekarang ni banyak, termasuk saya sendiri hidup mengajuk benda-benda tu kan. Saja je lah nak gurau dengan DBNK, bukan nak kutuk dia ke apa, tidak. Okay, so kalau katalah nak beli rumah dalam tempoh 5 tahun akan datang, saya khawatir harga rumah tu mungkin akan naik. Kan sekarang ni mungkin tuan-tuan perempuan nampak harga rumah tu 600,000 sebab keadaan pasaran sekarang ni lebih penawaran daripada permintaan. So bila lebih penawaran, harga itu dah mula turun sikit demi sikit kan. Tapi tak mustahil dalam tempoh 5 tahun akan datang bila ekonomi dah kembali pulih, harga rumah tu akan naik balik. Kan? Jadi apa yang saya boleh sarankan sekarang ni adalah mungkin tuan-tuan perempuan boleh beli rumah yang berdasarkan kepada kemampuan yang tuan-tuan perempuan ada dulu. Beli je rumah. Katalah ni rumah pertama kan, ni rumah pertama, grab peluang. Sekarang ni pembelian rumah pertama berharga 300,000 ke bawah, zero stamp duty. Beli dengan pemaju, tak kira lah berapa harganya sehingga 2.5 juta. Boleh dapat pengecualian stamp duty sehingga 1 juta. Banyak tu kan, banyak. So kalau katalah 300,000 ke bawah dah zero stamp duty, dah boleh jimat dah stamp duty kat situ. Mungkin 5 tahun akan datang dah tak ada lagi dah. Mungkin lah, saya cakap mungkin kan, tak tahu keadaan tu macam mana kan. So dalam keadaan sekarang ni beli dulu berdasarkan kemampuan yang ada. Okay? Tak kisahlah kita beli rumah tu kecil sikit, mungkin jauh sikit dari tempat kerja kita, tapi benda tu aset. Benda tu aset. Kita anggap benda tu sebagai satu aset, yang mana benda tu bila kita nak beli rumah yang lebih besar nanti, insya-Allah 5 tahun akan datang, aset yang kita dah beli tadi tu harganya pun akan naik. Kan, harganya akan naik, dan dalam masa yang sama bila kita nak beli rumah yang besar tu lagi, kan, insya-Allah kalau masa tu ada rezeki nak beli rumah yang lagi besar, kita boleh jual rumah yang kita baru beli sekarang ni. Yang kita dah beli sekarang ni. Kan, so jadikan benda tu sebagai satu aset yang boleh dicairkan pada masa akan datang, ketika mana kita nak beli rumah yang lebih besar pada masa tu. Itu cadangan saya. So terpulanglah pada tuan-tuan puan macam mana tuan-tuan puan nampak situasi tu macam mana. Dan kalau katalah yang mana ada setengah daripada kita ni yang tengah belajar nak berjinak-jinak nak main saham, nak belajar cara nak buat beli saham. Sekarang memang indeks KLCI KLSE semua memang tengah canak-canak lah. So tengok volume memang dahsyat. Seminggu dua ni saya memang seorang trader, tu saya duduk cerita tu kan. Trader hobi-hobi je, suka-suka. Nak tanya saya counter apa nak beli apa semua jangan. Saya tak pandai nak suggest counter. Saya tak boleh nak suggest counter-counter mana nak beli. Saya bukannya remiser ataupun financial planner yang bertauliah. Tapi itulah volume memang dahsyat sekarang ni. Memang istilahnya gila babi lah. Memang gila babi lah. Tengok 2-3 hari lepas volume sampai ratus-ratus bilion. Beratus bilion orang berbilion-bilion. Berbilion-bilion orang trade saham, bertukar saham, bertukar tangan dan sebagainya. Tengok active counters yang berurus niaga sampai beratus juta. Beratus juta. So maknanya kalau dulu nak dapat volume mungkin dalam 15 ke 20 juta satu hari pun agak susah. Sekarang ni beratus juta untuk satu counter. Just imagine turun naik. Orang boleh buat duit dalam masa 15 minit trade saham kan. So mungkin tuan-tuan perempuan boleh belajar. Saya pernah ceritakan dulu bull and bear dulu, beruang lembu versus beruang. Tengok scroll balik saya punya live sebelum-sebelum ni dalam YouTube saya pun ada. Bull versus bear tu, cerita tentang saham semua kan. So sekarang ni antara masa yang sesuai lah. Bayangkan dalam tempoh 7 hari lah, 7 hari ni saya rasa memang pecah rekod lah. Pecah rekod jumlah traded untuk share market ni memang dah pecah rekod berbanding yang sebelum ni. Dan ada saham yang tak sampai sebulan dia mencanak sampai 300%. 300% tau. 300%. So kalau katalah kita beli saham tu, asalnya kita beli saham tu 15 sen, dia dah jadi sampai RM1. Ada yang sampai macam tu. Okay, so tu yang saya katakan, kalau kata tuan-tuan berminat nak belajar, belajarlah dengan sifu-sifu yang berkenaan. Okay, so kalau ingatlah risiko main saham ni memang sangat-sangat berisiko. Dia boleh
flop, jatuh gila-gila punya jatuh, macam air terjun, dia boleh naik pun macam air terjun juga. Naik bukan air terjun, naik macam kapal terbang, macam roket lah. Tu yang panggil meroket tu kan. Okay, so mungkin kalau ada masa, ada apa ni, minat, boleh belajar cara main saham. So duit yang ada tu, macam yang saya dah terangkan lah, jangan laburkan semua dekat saham. Mungkin dalam, katalah kita ada RM50,000, jangan pula letak RM50,000 tu untuk melabur dekat saham, jangan. So kita ambil sikit je lah. Mungkin macam saya disiplin dengan diri saya takkan melabur, takkan masuk dalam pusat saham tu lebih daripada 10% daripada duit simpanan saya. So duit simpanan saya ada 10% saja untuk saya main saham. Saya tak berani, saya bukannya risk taker yang terlalu tinggi lah. So saya letakkan sikit saja. Saya dapat untung dalam 100-200 sehari pun jadilah kan. Siapa nak bagi 100-200 sehari kan. So itulah yang saya boleh nasihatkan tuan-tuan dan puan. Nak beli rumah sekarang ni, cari yang ikut kemampuan, beli dulu. Tak apalah rumah kecil dulu pun tak apa. So jadikan benda tu sebagai aset. InsyaAllah ada rezeki nanti boleh beli rumah lagi besar. Mungkin dalam 5-6 tahun akan datang, tuan-tuan dan puan boleh dapat rumah idaman yang cita-citakan lah, insyaAllah. Okay, right. Okay, ni Rizal daripada Chester. Okay, sudah bagi nombor telefon dia, boleh contact Rizal. Okay. Syafiq Izwan, okay, Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang dah join ni. Jadi saya rasa perkongsian saya untuk 1 jam ni dah hampir tamat. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi bersama-sama saya pada malam ni. Kalau saya ada terkasar bahasa, saya ada tergunakan perkataan yang kurang elok, kurang cermat tu, saya minta maaf banyak-banyak lah. Sebab dalam keadaan yang teremosi sikit tadi tu, saya lepas cakap kategori perasaan tu, saya minta maaf banyak-banyak lah. Saya tak terniat pun nak menyakitkan hati siapa-siapa. Cuma itulah macam yang saya beritahu awal tadi, so nak beli rumah sebelum nak sign SMP tu, kena faham tentang prosedur, apa yang kita perlu dapatkan, maklumat-maklumat yang kita nak tahu berkenaan dengan rumah tu. So sebaik-baiknya berurusan dengan perundingan tanah. Pastikan perundingan tanah yang kita berurusan itu adalah rent yang berdaftar lah. Rent yang berdaftar. Nak tahu rent berdaftar pun saya dah kongsikan dulu. Ada rent tag, boleh check rent tag number dia tu ada daftarkan dekat LPPEH ke tidak kan. So kalau rent tag dia warna merah lah kan. Kalau REA tu rent tag dia warna biru kan. So kita kena tengok lah dia punya tu macam mana. Dan kita kena pastikan duit yang kita nak bayar untuk 3% NS deposit tu dibayar melalui agensi hartanah yang rent tersebut benar. Jangan sekali-kali kita buat payment atas nama individu lah, atas nama dia. So itu adalah mengundang kecelakaan namanya. Okay, right. So itu saja. Okay. Shu baru keluar. Shu ni pun seorang perunding hartanah. Semua sahabat-sahabat perunding hartanah. Okay, Afiq, Tuan Afiq pun ada. Okay. Sama-sama semua yang dah join ni, saya ucapkan terima kasih. So saya harapkan tuan-tuan puan gunakanlah khidmat perunding hartanah, dapatkanlah nasihat daripada mereka, minta mereka tolong bantu, sebab mereka ni memang saya dah tekankan daripada awal lagi, saya tubuhkan hartanah anda ni, kita kena bantu seramai mana orang yang boleh untuk beli hartanah dalam tahun 2020 ni. Target saya nak bantu 100,000 orang tahun ni untuk beli hartanah. Alhamdulillah firm saya setakat bulan 10 hari tu, setakat bulan 7 hari tu, bulan 7 hari tu start daripada tempoh PKPB sampai ke bulan 7 tu lebih kurang dalam 100 lebih file dah. Rent yang buat SNP dengan saya apa semua kan, yang dos yang nak beli rumah apa semua tu kan. So tu yang saya rasa macam alhamdulillah lah, lepas PKP tu macam satu benda yang agak mengejutkan saya lah, sebab dulu biasa dalam sebulan tu dalam 15 ke 20 file aja yang saya buka. Lepas PKP tu saya tengok sampai 50 lebih satu bulan. So just imagine 50 lebih satu bulan tau buka file untuk buat SNP. Ramai orang yang orang kata apa dah terbuka mata. Alhamdulillah, saya rasa dengan perkongsian saya yang saya selalu tekankan, saya selalu bagi orang kata apa input, saya selalu bagi semangat kepada rent-rent untuk terus berusaha bantu seramai mana yang boleh. Tak kira lah harga rumah tu 100,000 ke, harga rumah tu 500,000 ke, harga rumah tu 1 juta ke, terus bantu seramai mana orang yang boleh untuk mereka memiliki rumah pertama mereka. So esok Sabtu Ahad
pastikan yang anda dah ada viewing appointment, yang anda sebagai seorang perunding hak tanah adalah hari yang sibuk pada hari Sabtu dan Ahad esok. Okay, jangan duduk saja-saja kat rumah. Kalau katalah tak ada viewing appointment, malam ni ada sempat lagi, WhatsApp balik prospek-prospek yang dah pernah contact you all tu, you all WhatsApp balik, tanya balik, cik berminat tak nak tengok rumah tu? Okay, kalau dah berminat, esok kita boleh set appointment. Okay, pastikan Sabtu Ahad mesti hari yang sibuk untuk perundingan tanah. Itu yang saya nak tengok tuan-tuan perempuan beraktiviti. Esok saya nak tengok Facebook you all semua penuh dengan aktiviti. Okay. Right, esok saya ada signing, ada 4 SPA yang saya akan sign esok. Okay, siapa ren-ren yang dah refer case kat saya tu, adalah beberapa, saya tak naklah sebutkan nama kat situ, nanti glamour pula kan. So ada 4 ren-ren yang dah set appointment untuk saya sign SPA esok. Kat Bangi ada, dekat pejabat saya ada dekat Sungai Besi pun ada. So tu antara orang kata aktiviti lah. Saya pun sibuk, Sabtu Ahad pun saya biasanya occupied juga nak sign SMP dan sebagainya lah. So itulah apa yang saya ingin kongsikan pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dan saya doakan agar tuan-tuan perempuan dipermudahkan segala urusan. Belilah tanah mengikut kemampuan dan bukan ikut kemampuan. Okay, so kaji dulu, buat study dulu, penuhkan ilmu di dada, barulah bertindak. Okay, so jangan membeli tanpa ada ilmu. Okay, itu saja saranan saya. Okay, semoga kita dapat jumpa lagi di lain masa, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.